Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi membincangkan episod yang menceritakan tentang kesudahan Habib An-Najjar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut ayat 26 hingga 29 itu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qila dukhulil jannah قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal itu satu pasukan pun dari langit, dan tidak pula layak kami menurunkannya. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan sahaja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Para pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, antum boleh melihat tafsir Ibn Katsir pada jilid ke-8 muka surat ke-17. Huraian dikemukakan di sini bahawa ini mengisahkan tentang Habib An-Najjar yang dimasukkan ke dalam syurga, dan dipendekkan cerita dalam konteks pembawakan penceritaan Al-Quran seperti disebut oleh para ulama tafsir. Ini satu bentuk ijaz, iaitulah bila Allah SWT menjadikan kisah tersebut seolah-olah ia terpotong, tapi sebenarnya bagi mereka yang memahami siyak al-ayah, mereka akan faham apakah yang berlaku kepada Habib An-Najjar hakikatnya, iaitulah beliau telah dibunuh dengan kejam, dan berkenaan dengan apa yang berlaku kepada beliau ini disebut dalam kitab-kitab tafsir, contohnya tafsir Durrul Mansur. Akhrajahu Al-Hakim wal-Baihaqi fi Dalail an Urwah, bahawa Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, sahabat Nabi daripada Bani Saqif ini, beliau merupakan salah seorang sahabat yang Nabi puji dan Nabi sebut dia menyerupai Sayyidina Isa Al-Masih alaihi salam. Bahawa Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini pernah minta kepada Nabi SAW untuk pulang kepada kaumnya, yang mana kaumnya Bani Saqif yang duduk di Taif ini. Lalu Nabi dengan mukjizat yang Allah berikan kepada baginda bersabda kepada Urwah, innahum qatiluk, kalau kau pulang nanti Urwah, kau akan dibunuh oleh mereka. Jawapan Urwah, ya Rasulullah, law wajaduni naiman ma iqazuni. Wahai Rasulullah, hormatnya mereka kepada saya, kalau saya tidur mereka tak berani nak bangunkan Rasulullah. Rasulullah sabda, kau akan dibunuh nanti. Tapi Urwah meminta juga daripada Rasulullah untuk berdakwah kepada mereka. Faraja'a ilaihim fada'ahum ila Islam fa'asawu wa asma'uhu min al-adha falamma tala'a al-fajr qama ala ghurfatin fa'adhana bis-salati wa tashahhad faramahu rajul min saqifin bisahmin faqatalahu. Faqala Rasulullah sallallahu hina balaghahu qatlu mithlu Urwah mithlu sahibi Yasin da'a qaumu ila Allah faqataluhu. Dalam hadis Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi dalam Ibn Nubuwah yang menunjukkan kepada kemukjizatan sabda Nabi ini kebenaran. Bila Nabi menegah Urwah ni pulang kepada kaumnya, nanti dulu tunggu masa yang sesuai. Tapi Urwah ni bertegas mengatakan, Rasulullah, mereka hormat pada saya, Rasulullah, saya seorang kepimpinan. Maka Urwah pun pulang berdakwah kepada kaumnya suku Saqif di Taif itu supaya beriman. Mereka telah pun mengingkari dakwahnya itu dan memperdengarkan kepada Urwah ni kata-kata yang jahat, kata-kata yang menyakitinya. Tiba waktu fajar keesokan harinya, maka Urwah pun beranikan diri mengumandangkan azan untuk tuan-tuan di Taif ini ada patung-patung berhala Lata dan juga Uzza. Maka beliau pun mengucap syahadah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka seorang daripada Bani Saqif itu telah memanahnya, kena panah itu tepat padanya dan matilah beliau. Bila sampai berita itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah telah bersabda, beginilah apa yang dilakukan oleh mereka kepada Habib An-Najjar, kepada sahib Yasin, orang yang kita baca kisahnya dalam Yasin. Sahib Yasin maknanya insan yang disebut oleh Allah dalam surah Yasin tentangnya. Nabi tidak menamakannya sebagai Habib An-Najjar itu. Dia menyeru kaumnya kepada Islam, maka kaumnya telah membunuhnya. Begitulah yang dilakukan oleh kaum Saqif kepada Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, sahabat yang mulia ini. Dalam satu riwayat pula daripada Abad bin Humaid dan Tabarani daripada Ibn Abbas, bahawa Nabi SAW telah pun, bila Nabi mengutuskan Urwah bin Mas'ud kepada kaumnya di Taif ini, Nabi memberitahu kepadanya bahawa mereka akan membunuhmu, wahai Urwah. Dan itulah yang berlaku. Lalu Nabi telah pun
membuat persamaan, menyamakan 3 orang di kalangan umat baginda sallallahu alaihi wasallam dengan tiga makhluk Allah yang lain. Apa kita nak sebut, tiga hamba Allah yang lain. Allah telah, Nabi SAW telah menyamakan 3 orang utusan baginda ini dengan 3 orang makhluk Allah yang lain, 3 orang manusia yang lain, 3 orang hamba Allah yang lain. Iaitu kata Nabi SAW, tengok ya, Urwah bin Mas'ud Saqafi ni sama dengan Isa bin Maryam. Manakala Dihya Al-Kalbi menyamai Jibril AS. Dihya ni seorang sahabat yang kacak, yang handsome. Dan kerap kali Jibril datang bertemu dengan Nabi dalam rupa manusia, menyerupai rupa Dihya Al-Kalbi. Sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma satu ketika bila melihat Nabi sedang datangi tetamu, disangkanya itu merupakan Dihya Al-Kalbi, padahal ia merupakan Jibril AS. Begitu juga Nabi telah pun membuat persamaan Abdul Uzza, seorang yang pernah hidup pada zaman Nabi itu, menyerupai Dajjal. Begitu juga Ibnu Sayyad. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, dalam konteks ini apa yang disebut oleh para ulama tafsir berkaitan dengan kegigihan Habib An-Najjar dalam dakwah yang dijalankannya itu dengan sifat rujuliyah yang telah kita bincangkan, maka Allah SWT telah memuliakannya. Seperti dalam ayat ini menunjukkan bahawa beliau telah pun mati syahid, dan orang yang mati syahid itu mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Dapat kita lihat dalam banyak firman-Nya, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dalam surah Ali Imran ayat 169, jangan kamu menyangkakan mereka yang mati syahid di jalan Allah itu mati seperti mana yang kamu sangkakan. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah dan dikurniakan rezeki di sisinya. Cuma dalam menceritakan apakah maksud mereka itu dimasukkan ke dalam syurga seperti dalam ayat ini, qila dukhulil jannah, masuklah engkau ke dalam syurga wahai Habib An-Najjar. Apakah syurga yang dimaksudkan itu langsung orang yang mati syahid ini terus masuk dalam syurga, ataupun menunggu kebangkitan manusia keseluruhannya dari kubur masing-masing bila berlaku yaumul mahsyar, yaumul hisab nanti? Kalau kita lihat pada ayat ini, ungkapan yang menyatakan, menunjukkan bahawa ucapan malaikat ni berita gembira tentang kenikmatan, satu gambaran kenikmatan yang diberikan Allah dalam alam barzakh. Memang ada juga para ulama yang berpendapat bahawa seorang yang mati syahid akan langsung masuk syurga. Tetapi pernyataan seperti ini sebenarnya tidak selari dengan sekian banyak ayat Quran menegaskan penantian semua orang di alam barzakh sebelum berlakunya perhitungan di padang mahsyar nanti, barulah mereka akan masuk syurga atau masuk neraka. Jadi ayat yang kita bacakan ini tidak menjelaskan bahawa lelaki yang dibunuh, lelaki yang bergegas itu dibunuh oleh kaumnya. Namun demikian, inilah yang diisyaratkan bahawa dia mati dalam keadaan mati syahid. Kata Syed Qutb, bila Allah pindahkan perbincangan ini daripada kisah dakwah tiba-tiba terus masuk ke dalam syurga, ini menggambarkan kepada kita, kata pengarang Fizil Quran ini, ia menggambarkan kepada kita bahawa perpindahan yang begitu cepat dari satu alam kepada alam yang lain. Kita menyangkakan dia terseksa dengan dipukul sampai terkeluar ususnya seperti disebut dalam kitab-kitab tafsir. Tapi bagi kita yang melihat perkara itu secara lahiriah, kita menyangkakan begitu seksa kematian yang lalui olehnya. Tetapi bila kita melihat redaksi ayat ini, kata Syed Qutb dalam tafsirnya, ia menunjukkan kepada satu perpindahan yang begitu cepat. Maknanya singkatnya masa di dunia sehingga tak terasakan segala kesusahan itu bila Allah melimpahkan ke atas seseorang itu nikmat, iaitu masuk dalam syurga ataupun mendapat ditunjukkan tempatnya maq'adahu minal jannah. Ditunjukkan tempatnya ahli syurga ini bila dia dapat menjawab semua soalan mungkar nakir dengan baik, dan memang dia ahli taqwa, orang bertakwa kepada Allah SWT, maka dikatakan kepada kuburnya, menjauhlah engkau, meluaslah engkau sejauh mata memandang, dan jadilah terang seperti terangnya cahaya matahari di siang hari. Inilah kehidupan seorang beriman yang berpindah daripada kesempitan, keresahan, penganiayaan manusia, ancaman, tekanan, kemiskinan, kesusahan, kepada kelapangan, ketenangan, kesejahteraan, kenikmatan syurgawi. Ini yang disebut oleh Syed Qutb tentang pendeknya waktu, selang waktu yang menggambarkan azab yang ditimpakan kepadanya, seksa yang dikenakan terhadapnya, kepada masuk dia ke dalam syurga. Jadi si syahid itu mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Inilah yang dapat kita perhatikan, seperti contoh dalam ayat surah Ali Imran yang telah saya bacakan tadi, wala tahsaban alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu menyangkakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati seperti mana orang lain mati, tetapi mereka itu hidup. Sebenarnya mereka hidup, bahkan mereka hidup di sisi Allah SWT, dikurniakan rezeki. Jadi si mukmin mendapat daripada Allah SWT anugerah-anugerah tersebut, tamakninahnya, taufiknya. Itu sebab antara doa yang paling banyak diucapkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itulah Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf
wal ghina. Itu juga minta kepada Allah sadad. Sadad ni maknanya sentiasa mendapat taufik untuk melakukan perintah Allah, mematuhi segala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dunia ini, kata Dr. Ratin Abulisi, di dunia hidup semua manusia yang baik, yang buruk, yang beriman, yang kafir. Bahkan kita pun heran bila ada manusia di kalangan orang beriman yang tidak suka pada perkataan kafir, padahal ia digunakan oleh Allah SWT. Sebenarnya ini satu uslub dakwah yang penting. Bila Allah menyebut perkataan seperti ini, yang zahirnya nampak macam pada setengah orang, oh tak boleh sebut kafir, kena sebut orang tak beriman. Subhanallah, Masya Allah. Perkataan yang Allah guna oleh Quran ini sebenarnya memujuk. Di satu sudut lain, ia merupakan satu gesaan supaya orang berfikir kenapalah Allah label perkataan itu kepada fulan bin fulan seperti itu. Supaya dalam hatinya terfikir dan fitrah yang dalam diri mengajak dia untuk mencari kebenaran, mengikutinya. Itu psikologi Quran. Jadi orang yang istiqamah, orang yang menyeleweng, orang yang pembohong, orang yang bercakap benar, orang beriman, orang tidak beriman, orang kafir, orang yang bersifat dengan kejujuran, orang yang khianat, semua manusia hidup sama saja di dunia pada penglihatan lahiriah kita. Makan, minum, tidur, berkahwin. Bahkan setengah daripada mereka itu boleh hidup dalam kenikmatan yang melimpah ruah, padahal dia kafir. Yang mukmin ini kelihatan hidupannya serba sederhana. Tetapi tuan-tuan yang dimiliki Allah sekalian, nanti kita jangan lupa sampai ke ayat 59 nanti Allah akan menyatakan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Sekarang waktu untuk berpisah untuk kamu sekalian manusia yang kat dunia nampak macam sama, adik-beradik, rambut sama hitam, hati lain-lain, tapi di akhirat besok akan dibezakan. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Imtiaz, iaitu perbezaan, sempadan ini akan ditandakan oleh Allah SWT di antara si mujrim dengan si mukmin, di antara si kafir dengan si muttaqi, dengan si fasik, si munafik. Semuanya akan ada sempadannya di akhirat nanti. Maka dalam ayat yang dibawakan oleh Allah kat sini mengajak kita, memotivasi kita untuk menyedari. Sebab dibawakan kisah oleh para salihin bahawa seorang daripada salihin baca ayat surah Yasin sampai kepada ayat inni idzal lafi dhalalim mubin. Kan ramai yang kita lihat orang jadi imam meninggal dunia, orang sembahyang subuh meninggal dunia, orang tahajud di masjid, tiba-tiba kamera itu tangkap image dia, tak bangun-bangun dia sujud. Ya Allah Rabbi, banyak kematian yang dicemburui. Maka kisah para salihin disebut ini, dibaca surah Yasin, maka sampai kepada ayat inni idzal lafi dhalalim mubin, mati dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksud ayat ini, kalau begitu aku dalam kesesatan yang nyata. Maka semua sahabat yang ada di situ, Allah, kenapalah kematian dia begini ya? Apakah ini su'ul khatimah? Dia sebut pada Allah, aku mati dalam, kalau begitu aku di kalangan orang sesat, aku dalam kesesatan yang nyata. Fara'ahu ba'duhum fil manam faqala ya sayyidina ma fa'alallahu bik. Maka sebagai hadiah kepada pengikut-pengikutnya, orang salih ini bila dia mati, ketika baca ini idzal lafi dhalalim mubin, ini kisah yang dikemukakan oleh para ulama. Ada disebut oleh Dr. Ratin Abulisi dalam tafsirnya, tafsir Nabulisi itu. Maka seorang daripada anak muridnya melihat dalam mimpi, bertanya kepadanya, Sayyidina, Tuhan kami, ya Sayyidana, ma fa'alallahu bik. Apa yang berlaku pada Tuhan ya? Tuhan mati itu baca ayat ini. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sungguhnya aku dalam kesesatan nyata. Nak tahu lebih lanjut tuan-tuan? InsyaAllah kita sambung dengan kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.